Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18, baris atas sekali. Surat 18 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila adalah segala jirim itu baharu, dengan makna ada permulaan, nescaya berkehendak ia sekalian jirim kepada yang membaharu akan dia, yang mengada akan dia, akan sekalian jirim. Dan iaitu yang membaharu akan dia akan sekalian jirim, dan yang mengada akan dia akan sekalian jirim, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membaharu akan dia iaitu Allah. Yang membaharu akan dia iaitu Tuhan yang membaharukan. Apa asma' nama Tuhan yang membaharukan? Di antara asma'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nak tahu Tuhan yang membaharu akan dia akan segala alam ni Allah, itu datang daripada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengetahui akan asma' nama bagi Tuhan yang membaharukan akan alam melainkan Nabi yang cerita. Tak dapat dengan akal. Adapun sekarang dalil akal ni. Sekarang dalil akal. Dalil akal ini kita mengetahui bahawa alam yang baharu ni ada yang ada permulaan ni, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Dia takkan ada sendiri, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Tuhan ni nama apa? Asma' dia apa nama? Itu kembali kepada yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama Tuhan? Itu tidak diketahui dengan akal. Sekarang ni bicara berkaitan dengan dalil akli, dalil akal. Dalil panjang dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Dalil bagi wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Muka surat 17 tu sepenuhnya, daripada baris atas lagi surat 17 tu. Surat 18 ni pula sampai ke dekat-dekat dengan separuh pula sambungan dalil wujud. Barulah di tengah tu amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala, dan ada pun dalil wajib qidam, wajib Allah bersifat dengan sifat qidam ni. Bagi dalil qidam, sifat yang kedua. Jadi dalil wujud ni muka surat 17, satu muka surat. Muka surat 18 pula dekat-dekat setengah. Panjang
dalil wujud ni dalil tafsili fardu kifayah. Dalil akal tafsili fardu kifayah. Hak dalil fardu ain dalil ijmali cukup dah. Apakah dalil ada Allah Ta'ala, ada alam ini, ada langit, ada bumi, menjadi dalil ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kat tu je. Kenapa kamu jadikan ada langit, ada bumi menjadi dalil ada Allah Ta'ala? Tak pandai nak jawab. Tu jahil ilmu fardu kifayah. Jawab setangga. Tu jawab setangga tu fardu kifayah dah. Lah langit bumi ni asal tak ada, Allah yang mengadakan, Tuhan yang mengadakan. Jadi asal langit bumi tak ada, bila ada langit bumi dalil ada Tuhan yang mengadakan. Tuhan nama Allah itu kembali kepada yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jawab setangga tu fardu kifayah. Kemudian kamu menyatakan bahawa langit dan bumi ni baharu. Apa dalil langit bumi baharu? Setangga pula. Dalil langit bumi baharu, barang yang antara langit dan bumi pun baharu, barang yang ada di dalam langit dan bumi pun baharu. Dalilnya di langit dan bumi ni jirim ni ada sifat yang baharu. Apa sifat yang baharu? Contohnya gerak, diam, berhimpun, bercerai. Itu sifat yang baharu. Besar, kecil, itu sifat yang baharu. Ada warna, itu sifat yang baharu. Jadi nyatalah langit bumi, barang yang antara langit dan bumi, barang yang ada dalam langit dan bumi adalah baharu. Menjadi dalil ada Tuhan yang membaharukan. Ni nombor 17 panjang bicara fardu kifayah. Kira-kira kitab Bidayatul Hidayah ni kitab kecil lah kalau kita kira. Kalau besar laginya hak maghrib malam ni di Masjid Gulumbila, Aqidatun Najin, itu baru besar. Sama je dengan Bidayatul Hidayah, menghuraikan, mensyarahkan matan Ummil Barhin karangan Syekh Sanusi. Bidayatul Hidayah ni kita kira nipis lah ni. Panjang dah fardu kifayah. Kitab kecil pun di dalamnya panjang fardu kifayah. Kitab kecil ni bukan fardu ain belaka di dalam. Maknanya fardu ain sedikit sahaja. Kitab kecil pun sudah di dalamnya ada fardu kifayah. Dalil wujud ni satu muka surat setengah dekat-dekat. Dalil tafsili, dalil halusi, fardu kifayah. Kalau kitab Faridah dipendek je. Dalil wujud Allah ada alam ini, dia tak banyak mana. Tu fardu ain. Tu dalil ijmali, dalil ringkas, itu fardu ain. Dalil tafsili, dalil halusi, fardu kifayah. Tapi tiap-tiap satu daripada sifat 20 wajib fardu ain mengetahui dan berpegang secara tafsil. Sifat 20, tiap-tiap daripada tiap-tiap satu dari sifat 20 wajib kena tafsil, wajib kena perhalusi. Ada Allah, ada macam mana? Bukan Allah je ada, makhluk pun ada. Kena perinci di situ. Tu tafsil. Tiap-tiap satu dari sifat 20 wajib kena mengetahui dan berpegang cara tafsil. Dalil tu dalil ijmali sudah memada, fardu ain. Dalil panjang ni, dalil wujud ni, ini fardu kifayah. Sifat 20 satu-satu wajib tafsil. Dalil bagi sifat 20, dalil ijmali, dalil ringkas. Fardu ain. Fardu ain. Ni panjang ni fardu kifayah. Jadi pembicaraan sifat-sifat yang baharu yang ada pada jirim yang baharu, maka nyatalah bahawa sekalian jirim
Yang ada pada jirim ni sekalian a'rad, sekalian sifat yang baharu, maka jirim ni pun baharu. Jirim di sini langit bumi contoh dia. Termasuk jirim ni, manusia ni jirim lah. Tapi misal kita ni jirim adalah langit bumi, barang antara langit dan bumi, barang yang terkandung di dalam langit dan bumi adalah baharu. Sebab di jirim ni ada a'rad, sifat-sifat yang baharu. Maka apabila adalah sekalian jirim itu baharu, kerana di jirim ada a'rad, ada sifat-sifat yang baharu, gerak, diam, berhimpun, bercerai, nescaya berkehendak ia jirim, yang sekalian jirim yang baharu ni, kepada yang membaharu akan dia, yang mengada akan dia. Dan iaitu yang membaharu akan dia, akan jirim Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu kena balik pada dalil nakli. Hak aklinya iaitu membaharu akan dia Tuhan. Apakah nama Tuhan? Itu tak capai dengan akal. Itu kena balik kepada nakli, yang diambil daripada khabar ceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa apabila sekalian jirim itu baharu berkendak kepada membaharu akan dia? Kerana itu illah dia. Tak apalah, jirim tu baharu. Sekarang jirim ada. Macam mana kalau ada tu sendiri, tidak berkendak kepada yang membaharukan? Sekarang ni betul, jirim baharu, maka berkendak pada yang membaharu akan dia, tak lepas daripada yang mengada akan dia. Dan macam mana kalau jirim yang baharu ni tidak berkendak kepada yang membaharukan, ada sendiri? Macam mana? Tak ada nak pergi ke? Kenapa? Jelas sekalian jirim ni baharu, nescaya berkendak, tak lepas ia sekalian jirim pada yang membaharu akan dia. Mesti kena ada yang membaharu akan dia. Yang mengada akan dia akan jirim yang baharu yang asalnya tiada. Kenapa? Ni kerana elah dia pula. Panjang lagi ni, setengah muka surat pula ni. Dahlah kalau kata tak apalah, langit bumi baharu, sebab di langit bumi ada a'rad, ada sifat-sifat yang baharu, gerak, diam, berhimpun, bercerai. Macam mana kalau langit bumi memang baharu, tapi ada sendirilah? Kenapa nak berkendak bagi membaharukan? Tak jadi ke ada sendiri? Ada sendiri tak terima akal. Mesti berkendak bagi membaharukan. Nescaya berkendak ia sekalian jirim yang kepada yang membaharu akan dia, hendak kepada Tuhan yang mengada akan dia. Kerana ni pula ni ilah daripada berkendak ia sekalian jirim dia membaharu akan dia. Tak terima akal, dia ada sendiri. Mesti berkendak pada yang membaharukan, yang mengadakan. Ni tu kata panjang ni. Yang pertama dahulu dalil panjang, jirim langit bumi di baharu. Kemudian langit bumi dia baharu, mesti ada yang membaharukan. Macam mana kalau yang tidak berkendak yang membaharukan? Itu tak terima akal. Mesti nescaya berkendak ia kepada yang membaharu akan dia. Kerana kenapa kau berkendak bertuan yang membaharu akan dia? Kerana alam itu, alam ni langit dan bumi. Alam ni contoh di sini jirim lah, langit dan bumi. Alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap yang ada selain daripada Allah. Alam lah. Manusia alam, jin malaikah alam, syurga neraka alam. Tiap-tiap yang ada selain Allah panggil alam. Kita sebut alam, kita hanya tergambar alam semesta dia panggil. Alam cakrawala. Ya juga. Itu ialah alam lah tu. Tapi bukan alam semesta, alam cakrawala sahaja alam. Alam ni tiap-tiap yang ada selain daripada Allah.
Ada sini kalau alam di sini, langit, bumi, barang yang antara langit dan bumi, barang yang terkandung di dalam langit dan bumi yang baharu, sebab ada sifat yang baharu. Kerana bahawa alam itu, alam ni kalau kira jiring pun alam, arak pun alam, alam lah ke? Jikalau baharu ia dengan sendiri, kalau ada sendiri, jikalau baharu ia dengan sendirinya, kenapa apabila jirim yang baharu ni, jirim yang baharu ni alam lah kalau kira, tapi dia tukar-tukar ayat. Kerana bahawa alam itu, jikalau baharu ia, kau nak beri sama kau? Kerana bahawa sekalian jirim itu, jikalau kau berkendak, jikalau baharu ia, kalau nak kira. Tapi dia tukar-tukar ni. Tadi sekalian jirim itu baharu, nescaya berkendak ia kepada yang membaharukan dia. Kenapa berkendak dia? Kerana bahawanya alam itu, alam pula dah. Apa alam? Jirim tu lah, langit bumi tu. Ini apa? Tafannun fil ibarah. Apa? Dia perbagaikan ayat, tak menjemu. Tapi kita jadi, sekali tadi bicara jirim, langit dan bumi. Sekarang ni alam pula. Iyalah tu, alam tu jirim lah. Arak pun alam. Langit dan bumi tu lah alam. Langit dan bumi tu alam. Tapi ditukar ayat. Bicara bab sekalian jirim baharu, nescaya berkendak pada yang membaharu akan dia. Yang membaharu akan alam ni Tuhan. Kenapa berkendak pada yang membaharu akan dia? Macam mana kalau jadi sendiri? Dah. Berkendak pada yang membaharu akan dia. Kerana bahawa alam itu, alam tu sekian jirim, itulah alam. Jikalau baharu ia dengan sendiri, baharu, ada dia dengan sendiri. Asal tak ada, jadi ada dengan sendiri. Bukan ada Tuhan yang membaharukan, bukan ada Tuhan yang mengadakan. Nescaya melazimkan berhimpun sama dan berat. Ayat kita payah jadi. Inilah kata hak fardu kifayah ni. Pahala besar fardu kifayah ni. Fardu ain memang pahala besar. Fardu kifayah lagi besar pahala daripada fardu ain. Antara fardu ain dengan fardu kifayah, besar pahala fardu kifayah. Tapi nak pergi pada fardu kifayah, fardu ain kena selesai. Dia gitu. Fardu ain kena selesai. Jangan lompat pada fardu kifayah, fardu ain tinggal. Tu berdosa. Tapi hak fardu kifayah ni hak besar pahala. Hak fardu kifayah ni payah. Kalau pergi fardu kifayah pekoh, Allah banyaklah pembicaraan dia. Kalau sekadar ngaji kapung ni tak capai, nak ngaji fardu kifayah dalam ilmu pekoh, bab muamalah, bab munakahat, bab janayah. Kalau kita nak ngaji kaedah kapung, kapung fardu ain ibadat pun tak lepas. Tu nak cerita. Fardu ibadat pun tak lepas, hak mudah. Ilmu budak-budak. Fardu kifayah ni ilmu universiti. Kalau kita cakap bani dunia lah. Fardu ain ni ilmu budak-budak. Kapung ni nak pergi pada ilmu universiti. Ilmu budak-budak pun cukai cemaking. Tapi nak ceritanya, hak ilmu fardu kifayah ni memang payah. Sebab itulah hanya diwajibkan ada orang pandai dalam satu kawasan masafatul qasri. Bukan satu kampung. Satu kampung pun berat dah. Satu masafatul qasri, satu kawasan yang boleh qasar solat. Dalam kawasan lingkungan 90 km kena ada seorang pandai ilmu fardu kifayah. Ni termasuk ni. Kalau kita bicara pagi ni, dalam satu kawasan 90 km ni, mana kalau kita di Terengganu ni kok 2-3 daerah kali. Bukan gitulah. Kasar-kasar. Bukan satu daerah. Satu daerah, hujung daerah Kuala Terengganu dengan hujung daerah Kuala Terengganu, tak sampai 90 km. Ada ni.
Sebab apa? Jadi agama hanya mewajibkan satu kawasan kena ada pandai seorang. Sebab ilmu falsafah ni payah. Ilmu falsafah ni payah. Jadi agama ad-dinu yusrun, agama mudah. Jadi ilmu dalam-dalam ni, ilmu fardu kifayah ni tak apalah. Satu kawasan yang boleh qasar solat. Bukan satu kampung. Sebab ilmu fardu kifayah ni tutup guru. Kalau syarat ilmu fardu kifayah ni tiap-tiap kampung kena ada seorang, maknanya tiap-tiap kampung kena ada tu guru kan? Sekampung ada pondok, sekampung ada pondok, sekampung ada pondok. Hak belajar puluh-puluh tahun ada seorang. Nak cari mana sekampung? Sedaerah nak cari mana? Senegeri pun kadang-kadang payah. Bukan hak fardu kifayah tauhid ni, hak fardu ain tauhid pun. Satu negeri pun kadang-kadang mari ajaran salah, tak ada orang yang boleh menghuraikan. Bukan tidak boleh membezakan fardu ain satu negeri pun cekak-cemaking. Mari seorang penceramah yang hebat. Dalam ceramah dia menghuraikan akidah salah. Seramai-ramai dengar tu, hak minat agama nak ramai bagi dengar ni. Bukan hak minat bola. Hak minat bola dia tak pergi pak ceramah agama. Hak minat agama dah ni. Ribu-ribu mari dengar ni. Yang penceramah tu jelas-jelas hurah akidah salah. Seramai tu seorang pun tak sedar fardu ain tak lepas. Bukan fardu kifayah. Sedar tak pandai nak menghuraikan, barulah jahil fardu kifayah. Tak sedar pun salah, fardu ain pun jahil. Tu ribuan dah dapat mari tu. Kalau ke satu negeri dah tu. Ini akhir zaman. Bukan fardu kifayah. Yang nak kena ada seorang pandai dalam satu kawasan yang boleh qasar solat. Hak fardu ain pun Jadi agama mudah, hak fardu kifayah ni bukan satu kampung. Satu kawasan masa Fatul Qasri, kawasan yang boleh qasar salat, kena ada pandai seorang. Sebab payah. Hak ni lah besar pahala. Ini besar pahala. Fardu ain tu untuk masing-masing je. Fardu kifayah ni boleh menyelamatkan orang satu kawasan daripada dosa. Fardu ain nak selamat siapa? Tok laki alim fardu ain, bini jahil, dosa. Tak boleh nak selamat bini. Mak ayah alim fardu ain, anak jahil, dosa anak. Anak belajar agama sangat, duduk pondok, lepas fardu ain. Mak ayah tak belajar. Mak ayah berdosa. Tak apa dah, kita ni orang tua tak belajar fardu ain, tak apa dah. Sebab kita anak kita ngaji pondok belaka dah. Ada orang seumpama tu. Ada orang seumpama tu. Dia alhamdulillah. Tak apalah, belajar pondok ni dikatakan gelap masa depan, kata apalah. Orang kampung kata macam mana pun, keluarga kata macam mana pun, tak apalah. Anak dia belajar pondok. Bila anak dia belajar pondok, dikira tak apa dah, anak kita belajar dah. Lepas tu mak ayah pergi belajar lah. Tak apa dah, anak kita belajar dah. Dan anak kita belajar, dia belajar fardu ain, fardu kifayah. Yang mak ayah ni belajar dah fardu ain. Dia seumpama tu, dia tak belajar dah. Hidup gantung tu dia gantung anak dia belajar pondok. Hak fardu ain tak boleh gantung tahu kan. Fardu ain ni laki bini pun dia tak boleh tolong menolong. Dia fardu ain kan. Kan masing-masing kan. Kalau semayang kita pandai pula. Boleh tak? Semayang belaka dah subuh pagi ni. Kita seorang je dalam rumah tu tak semayang. Tak apa dah. Bak ramah-ramah semayang dah dalam rumah kita. Kita tahu bodoh gitu kan. Mana boleh gitu fardu ain kan. Kan ada orang faham gitu. Satu rumah tu semayang subuh belaka. Kalau kita seorang tak bangun, tak apalah. Orang lain pakai cover lah, tolong kita. Tak berdosa kita. Orang kata bodoh terus kita tu. Bukan kata jahil dah. Jahil dengan bodoh ni beza. Jahil dengan bodoh. Bodoh bukan dia jahil lah. Orang tak kata jahil, kata bodoh dah. Mana mu bodoh, bengong pula jadinya. Sebenarnya subuh tu fardu ain, mana boleh tolong orang. Sama dengan ilmu. Anak walaupun alim sekalipun fardu ain fardu kifayah,
Kalau mak ayah tak belajar, tak boleh tolong. Malaikat anak tu balik mengajar, tak apa. Anak balik mengajar. Anak balik mengajar tu bila? Nanti-nanti. Oh nanti dah mati mak ayah dulu. Sekarang mak ayah kena belajar lah. Tapi nak cerita ada mak ayah tak mau belajar. Sebab apa? Anak dia belajar dah. Fardu ain masing-masing. Tak boleh tolong orang. Hak fardu kifayah barulah dia boleh berjasa. Satu kawasan yang boleh qasar solat jadi top dosa belaka kerana dia alim ilmu fardu kifayah. Itu kata besar ilmu fardu kifayah tu. Tapi apabila ilmu fardu kifayah ni besar pahala, malah faham-faham lah. Ilmu fardu kifayah ni dia payah. Ni kitab Tauhid Nipih ni pun fardu kifayah dah. Payah dengar. Payah ni kadang-kadang payah ayat kitab. Tak kata payah siapa tak boleh ngaji langsung. Ayat kitab. Ni ayat ni payah bunyi ni. Nescaya melazimkan berhimpun sama dan berat. Sama mana pula, berat mana pula. Kerana bahawa alam itu, langit bumi ni, jikalau baharu ia langit alam, langit bumi dengan sendirinya, dengan apa? Dengan sendiri. Baharu mana ada tanpa yang mengadakan. Dengan sendiri. Bukan Tuhan yang mengadakan. Ada dengan sendiri. Ini mustahil. Kenapa? Nescaya melazimkan ia baharu dengan sendiri. Nescaya melazimkan ia baharu alam itu dengan sendiri. Berhimpun apa? Sama dan berat. Sama dan berat. Mana? Asalnya langit bumi ni tak ada. Dalam keadaan tak ada tu sama antara kekal tiada dengan diadakan. Sekarang ni alam, langit bumi asal tiada. Ketika tiada tu sama. Mana apa sama? Kekal tiada dengan ada. Sama je. Kekal tiada. Jadi ada. Sama. Dan berat. Mana apa berat? Berat kepada sebelah ada. Asalnya ada dengan kekal tiada sama. Dan berat. Mana apa berat? Berat sebelah. Mana apa? Berat sebelah ada. Asalnya tak ada. Kekal tak ada dengan jadi ada sama. Sama berat lah maknanya sama. Dan berat sebelah ada. Tiba-tiba berat sebelah ada ni tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang menjadikan berat sebelah ada. Jadi hak asal dengan hak berat ni jadi berhimpun. Berhimpun dulu ni mustahil ni. Dia sama ni mana apa sama? Sama kekal tiada dengan jadi ada, sama berat. Dan berat mana berat sebelah berat sebelah ada. Jadi kalau tidak ada Tuhan yang memberatkan sebelah ada, jadi ada sendiri, ni jadi sama dua ni. Antara berhimpun dua ni, berhimpun mana apa? Sama apa? Sama berat antara kekal tiada dengan ada, dengan berat sebelah ada tu. Jadi berhimpun. Kerana bahawasanya asal dia, kerana bahawasanya wujud alam itu, ada langit bumi ni, asal dia bersamaan ia wujud alam ni, bersamaan bagi adamnya, bagi tiadanya. Langit bumi ni asal dia sebelum jadi ada dengan kekal tiada ni bersamaan, sama berat. Bukan sama berat. Bukan kalau kira berat kekal tak ada biasa kalau nak kira. Kan alam ni langit bumi sebelum ada, mana berat kekal tiada dengan jadi ada kemudian. Memang kalau kira berat asal, kalau kira tak apalah, sama bersamaan. Jadi sebelum daripada Tuhan buat alam langit bumi ni bersamaan antara kekal tiada dengan jadi ada. Alam ni bersamaan. Maka jikalau berat setengahnya,
Maka jikalau berat setengahnya, berat mana ni? Asal bersamaan tadi jadi berat sebelah. Berat setengahnya. Berat setengahnya ni berat sebelah ada lah. Berat sebelah ada. Sendirinya. Oh, beratnya dengan sendiri. Tak ada Tuhan yang memberatkan. Berat ni dengan sendiri, dengan makna tiada yang memberatkan dia. Dengan yang memberatkan dia tu pada sendirinya. Mana berat sendirinya? Dengan tiada yang memberatkan dia. Nescaya lazim daripada itu, daripada berat sebelah ni, dengan tiada yang memberatkan dia, berhimpun dua yang berlawanan. Mana? Berhimpun antara bersamaan dengan berat sebelah ada tanpa yang memberatkan. Jadi sekarang ni langit bumi tak ada dengan jadi ada ni bersamaan. Tiba-tiba berat sebelah ada, jadi ada. Tanpa ada Tuhan yang memberatkan sebelah ada. Jadi berhimpunlah pulaknya antara bersamaan antara kekal tiada dengan ada dengan berat sebelah. Itu bersamaan dua yang berlawanan. Dan iaitu berhimpun dua yang berlawanan, bahawa adalah wujud itu bersamaan bagi Adam dengan sendirinya, lagi berat atasnya dengan sendirinya, dan iaitu itu berhimpun dua berlawanan, mustahil. Jadi wujud bersamaan dengan Adam dengan sendiri, antara ada dengan tak ada, dia bersamaan tu dengan sendiri. Tiba-tiba berat atasnya, berat atas wujud tu pula dengan sendiri, dengan sendirinya. Berat jadi ada dengan sendiri. Dia bersamaan antara tiada dengan ada sendiri, kemudian jadi berat kepada sebelah ada sendiri juga. Maka panggil berhimpun dua yang berlawanan. Dan iaitu berhimpun dua berlawanan mustahil. Berhimpun dua yang berlawanan tu mustahil. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, yang demikian bahawasanya wujud alam itu bersamaan bagi Adamnya, maka jikalau berat setengahnya sendirinya dengan tiada memberatkan dan secara lazim daripada berhimpun dua berlawanan, panjang ni, dan iaitu mustahil ni, maka tak dapat tiada. Maka tak dapat tiada daripada ada yang memberatkan dia. Kena ada yang memberatkan sebelah ada dan yang mengadakan. Tak akan jadi sendiri. Sebab alam tak ada, langit bumi tak ada. Dalam keadaan tak ada tu, kekal tak ada dengan jadi ada, sama berat je dua tu. Kekal tak ada, akan boleh terima. Jadi ada, akan boleh terima, sama berat dua tu. Kalau nak kira sebenarnya, mana berat antara kekal tiada dengan jadi ada? Berat kekal tiada. Sebab dia memang dia tak ada kan? Jadi berat sebelah kekal tiada. Tapi dia kira sama lah, sama. Kalau nak kira betulnya, memang berat sebelah kekal tiada. Jadi ada tanpa yang memberatkan, tanpa yang menjadikan sebelah ada. Gitu je. Mustahil. Mesti kena ada yang memberatkan dia. Mesti kena ada yang menjadikan kepada ada. Daripada asalnya tiada. Yang mana sama berat je. Kekal tiada dengan ada sama berat. Sama je. Boleh terima belaka dua-dua. Jadi ada tanpa yang memberatkan, tanpa yang mengadakan. Tu mustahil gitu. Mesti kena ada yang memberatkan. Lagi tak dapat tiada daripada ada yang memberatkan dia akan sesuatu yang bersamaan antara tiada dengan ada ni. Lagi keluar daripada zat yang berat itu.
Lagi keluar daripada zat yang berat itu. Ayat kita. Apa makna? Sekarang apabila kau ketahui yang demikian itu, yang demikian ni asalnya bersamaan antara kekal alam ni tiada, langit bumi ni tiada, dengan ada bersamaan. Tiba-tiba jadi ada tanpa yang memberatkan sebelah ada, itu mustahil. Maka bila gitu tak dapat tiada daripada ada yang memberatkan dia, yang memberat sebelah ada dan mengadakan Allah Ta'ala lah Tuhan. Jelas itu mudah je. Lagi keluar daripada zat yang berat itu. Apa makna keluar daripada zat yang berat itu? Keluar daripada zat yang berat itu, kenapa? Kena ada zat yang lain yang memberatkan alam ni kepada ada. Mana zat mana? Tuhan lah. Lagi keluar daripada zat yang berat itu. Zat mana ni? Zat alam, zat langit, zat bumi. Keluar mana apa? Zat lain lah. Takkan zat langit yang menjadikan memberatkan sebelah ada langit. Tak boleh sabar. Mesti keluar mana? Zat yang lain yang menjadikan langit ni jadi ada. Mana? Tuhan lah. Itu zat yang lain. Zat yang lain. Kena ada satu zat yang suku yang lain daripada zat alam, zat langit bumi tu. Siapa? Zat Tuhan. Dan lagi keluar daripada zat yang berat itu. Zat yang berat ni alam, langit bumi. Berat mana? Berat sebelah ada, jadi ada ni. Yang mengadakan, yang memberatkan sebelah ada ni keluar mana apa? Lain-lain suku daripada zat langit bumi. Dan zat mana pula? Zat Tuhan lah. Takkan zat langit dan bumi memberatkan, menjadikan langit dan bumi sendiri, gitu. Mesti ada zat yang lain, diri yang lain yang menjadikan zat langit bumi ni. Zat mana yang menjadikan langit dan bumi? Zat Tuhan. Yang zat Tuhan yang menjadikan zat langit dan bumi. Itu makna lagi keluar daripada zat yang berat itu. Keluar apa? Lain-lain. Lain daripada zat yang berat itu. Zat yang berat jadi ada ni mana? Zat langit, zat bumi. Jadi yang memberatkan sebelah ada dan mengadakan bumi ni mestilah zat yang lain. Mana zat yang lain? Zat Tuhan. Ini ayat kita. Dan makna berat itu. Satu-satu ni. Dan makna berat itu. Tadi berat gitu. Ni berat ni marbutah pula dah. Dan makna berat itu. Apa makna berat ni? Iaitu berat kepada wujud. Iaitu berat kepada wujud. Mana apa? Berat sebelah ada. Mesti kena ada yang memberatkan sebelah ada dan mengadakan akan alam yang asalnya tiada. Kerana makna dua pekerjaan yang bersamaan keduanya. Kerana makna dua pekerjaan yang bersamaan keduanya, kedua pekerjaan. Mana? Iaitu dua pekerjaan ni. Adam, takdok dan wujud ada. Jadi dua pekerjaan yang bersamaan, sama berat. Sama berat mana? Antara Adam kekal tiada dengan wujud jadi ada. Dia bersamaan. Adam kekal tiada dengan wujud jadi ada. Bersamaanlah. Dua-dua boleh terima. Maka tiba-tiba berat kepada wujud. Jadi ada dengan tiada memberatkan dia kepadanya, kepada wujud. Dia tak ada langit bumi ni dengan ada sama berat. Tiba-tiba jadi berat kepada ada. Langit bumi ni jadi ada dengan tiada memberatkan dia kepada wujud. Maka iaitu berat pada wujud dengan tiada memberatkan dia kepadanya.
tiada diterima oleh akal. Tak diterima akal. Yang mana langit, bumi ni antara Adam tak ada hak asal dia dengan jadi wujud macam sekarang ni, dia sama berat je, bersamaan. Tiba-tiba langit bumi ni jadi ada tanpa yang memberatkan kepada sebelah ada, sendiri-sendiri je. Tak terima akal. Mesti kena ada yang memberatkan kepada ada dan mengadakan, iaitu zat Tuhan. Itu dalil zat Tuhan tu ada. Maka sekarang pun tiada ada yang memberatkan dia pada wujud melainkan Allah Ta'ala. Mesti kena ada yang memberatkan kepada wujud. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tak capai dengan akal. Ni waris datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka iaitu tiada terima oleh akal. Maka sekarang pun tiada ada yang memberatkan dia. Maka sekarang pun begini. Maka tiba-tiba berat kepada wujud dengan tiada memberatkan dia pada wujud ni, maka itu tiada terima akal. Maka sekarang pun, apa maksud dia? Maka sekarang pun. Kau Rumi ada tambah? Tak ada? Sama je. Maka sekarang pun. Ada titik, ada koma? Tak? Maka sekarang pun. Gitu ya? Tiada ada yang memberatkan dia pada wujud malaikat Allah Azza wa Jal. Gitu. Iaitu tiada diterima akal. Tiada diterima akal. Maka sekarang pun ni catatan ni. Catatan. Hak dobik orang. Sebab saya ada si hak dobik ni. Hak saya ni tak ada beki apa ni. Cuma hak dobik ni ditulis. Maka lagi pun tiada yang ada yang memberatkan berwujud malaikat Allah Azza wa Jal. Ni hak catatan. Bukan hak saya sendiri. Rumi tak ada dah. Maka sekarang pun gitu ya, tiada ada yang memberatkan daripada wujud malaikat Allah Azza wa Jal. Dan catatan, maka lagi pun tiada ada yang memberatkan dia akan alam pada wujud malaikat Allah Azza wa Jal. Bermula banding yang demikian itu. Banding yang demikian itu, yang demikian dua pekerjaan yang bersamaan ni, tiba-tiba berat sebelah ada tanpa yang memberat kepada sebelah ada, itu akal tak terima. Buat bandingan dia. Bermula banding mereka itu neraca. Neraca ni lah timbangan. Neraca. Nun ra ca alif. Neraca. Bersamaan dua daunnya. Bersamaan dua daunnya. Kan neraca kan ada piring ni tau. Daun dipanggil dua daun. Dua piring apa apa? Ceper ke panggil apa? Kan neraca timbangan tu kan ada dua daun. Daun ni panggil apa? Bukan panggil ceper ke apa panggil? Ceper tau. Tahu tak ceper Firdaus? Tahu, nampak keras macam tak tahu je. Dia panggil ceper lah. Dia panggil daun tau. Daun ni daun pokok. Ni daun lah, ceper lah. Buat bandingan. Sekarang ni asalnya alam ni
antara Adam kekal tiada dengan wujud dia sama. Tiba-tiba jadi ada tanpa yang memberatkan, tanpa yang mengadakan. Akal boleh terima? Tak nak terima, mesti kena ada zat yang lain yang memberatkan pada dia. Zat mana? Zat Tuhan. Buat bandingan. Bermula banding yang demikian itu, yang demikian dua pekerjaan bersamaan ni tiba-tiba berat sebelah, tapi memberatkan yang akan tak terima ni. Buat bandingan neraca timbangan bersamaan dua daunnya, dua cepek dia tu. Maka tiba-tiba berat satu daun, berat daripada satu daun. Jadi asalnya sama, jadi berat sebelah. Tiba-tiba berat satu daun, berat daripada satu. Berat ni dengan tiada memberatkan dia daripada suatu sebab. Boleh terima akal? Dah boleh terima dah, ada hati dah. Dia duduk molek, berat sebelah. Tak ada barang atas tu. Tak ada benda pun, jadi berat sebelah. Akal boleh terima? Gitu bandingan dia. Mesti kena ada yang memberatkan sebelah. Kalau tidak, dia akan bersamaan. Jadi berat sebelah, mesti kena ada yang memberatkan. Tak ada yang memberatkan. Akal tak terima gitu. Maknanya ada hantu lah kita kata. Ada hantu yang memberatkan. Kita akan jadi berat sebelah dengan tiada yang memberatkan dia dengan suatu sebab. Tak ada barang apa pun jadi berat sebelah. Akal tak boleh terima. Samalah juga. Yang mana alam ni asal tak ada. Ketika alam ni tak ada, sama berat antara Adam kekal tiada dengan wujud jadi ada, sama berat. Tiba jadi berat sebelah ada alam ni tanpa ada zat yang lain yang memberatkan, yang mengadakan hak asal tak ada. Akal tak terima. Mesti kena ada Tuhan yang mengada akan dia, berkehendak kepada Tuhan yang membaharu akan dia, yang mengada akan dia. Jadi ada alam yang berkat pada Tuhan yang mengadakan ni menjadi dalil adanya Tuhan. Tuhan ni asma, namanya Allah. Itu waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tak mari dengan akal. Sebab nama asma ni tauqifiyah dipanggil. Terhenti atas Nabi yang cerita. Apakah nama Tuhan ni? Kita dengan ada alam ini boleh fikir akal kepada ada Tuhan yang mengadakan alam yang asalnya tak ada. Itu boleh dari akal. Apakah nama Tuhan yang mengadakan alam? Nama Tuhan tauqifiyah, terhenti atas Rasul yang cerita apa nama bagi Tuhan yang mengadakan alam. Jadi ada langit dan bumi ni yang asalnya tiada menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru selesai dalil tafsili, dalil bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftakiru ila muhdisin wa yalzamu dawru wat tasalsul. Anak kita pada dalil bagi sifat kidam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.